Hello, Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Lama nak tunggu hari Jumaat, tak apa. Hari ini kita boleh minum teh sipeng dalam Borak Teh Sipeng. Yes, hello. Kembali lagi bertemu bersama dengan kami berempat hari ini. Okey, dan sudah pastinya untuk penonton-penonton yang setia menanti episod yang terbaru dalam Borak Teh Sipeng, sudah pastinya hari ini Osha ada cerita tentang usahawan yang dialah selebriti, dialah usahawan. Siapa yang kita bawakan? Nantilah tunggu dia share nantilah. Dan gas pula. Okey, gas hari ini kita bersiaran untuk hari ini 23 hari bulan Oktober 2020, hari Jumaat. Jadi kita akan memberi inspirasi kepada anda, seorang guru ataupun seorang tenaga pengajar yang sangat berkaliber, berbakat di Sarawak ini, sanggup redah COVID-19 demi nak sebarkan ilmu. Nurul pula. Okay, Nurul hari ini menjemput seorang Chief Executive Officer dari Zarich Legacy Sdn Bhd. Jadi kita nak borak macam mana dia start up menjadi seorang content creator. Yes, kita nak tahu hari ini. Ya. Mazela macam mana? Okey, hari ini kita ada menjemput seorang usahawan fashion atas talian yang akan memperkenalkan koleksi terbaru dari beliau. So, nantikan kita tengok Patutlah Mazela cantik hari ni. Tengoklah elemen yang ada dekat skirt dia. Tak nak tunjuk dulu Kau ni. Surprise. Kan. Okeylah. Kita akan cerita lagi lebih lanjut selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Pastikan anda setia menonton Borak Teh Sipeng di Seksi Peng. Di saluran 122 TBS. Jumpa selepas ini. Yes, stay tuned guys. Anda masih lagi menonton Borak Teh Sipeng bersama Osha, Marzela dan kita ada tetamu kita di tengah-tengah ni. Siapakah beliau? Apa kata saya pass the baton dengan Marzela? Okey, Osha perasan tak apa yang berbeza dengan Zel hari ini? Of course, awak hari ni tampil cantik, solid, menawan, bergaya. Saya rasa macam saya nak pakai macam dia tapi tak boleh. Nak pakai macam dia takut pecah. Jadi Marzela, cerita sikit apa yang awak pakai hari ni. Okey, nah ni saya nak diri sikit sebab kita nak tunjuk sikit. Ini merupakan koleksi terbaru daripada Borneo InStyle. Ini adalah high waist bodycon skirt yang bermotifkan tikai. Dalam bahasa Iban adalah tikai, dalam bahasa Melayunya merupakan tikar. So, kita nak tanya dengan Raja Kimi. Set ini adalah pemilik kepada Borneo InStyle. Thank you. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Wah, jadi macam mana ni boleh dapat idea untuk membuat daripada tikar dihasilkan menjadi skirt? Okey, terima kasih pertama sekali. Keluaran terbaru Borneo InStyle adalah adalah bercirikan tikar kerana saya rasa ianya adalah satu motif yang sangat menarik untuk kita angkat ataupun kita hasilkan supaya memberi memberi satu tarikan yang lebih Lebih kira macam rare lah sebab banyak yes, dipakai. yang agak rare Sebab berbeza daripada berbanding yang yang lain. Sebab selama ini kita selalunya ada corak-corak motif buat kumbuk yang boleh dikatakan sangat yang sudah biasa digunakan, selalu kita gunakan design-design tersebut dalam pakaian, tetapi kali ini kita bawa pula tikar yang memang terkenal di kalangan orang-orang Sarawak. Tapi kalau saya tengok kan selalunya lah ada dekat pasar-pasar tu dari segi material kain dia nampak berbeza dan this one memang nampak macam berkualiti dan macam sedap je pakai, sejuk je. Memang Thank you, best thank you. pakai ni. Terima kasih. Ada buat Satu, untuk material dia memang tak mudah renyok. itulah I tengok memang- tadi. Memang boleh terus pakai. Oh, jadi apakah keistimewaan ya dalam mungkin dari segi design or pemilihan material pemilihan ke material. macam mana? Okey, pemilihan material sebenarnya untuk produk kami yang ataupun ialah skirt yang terkini adalah kita gunakan satu material yang paling penting selesa untuk dipakai dan sejuk. So kalau Marzela rasa sejuk tak? Okey tak? Sejuk. Memang selesa Okey. pakai ni. Dan ciri yang seterusnya yang paling penting ialah stretchable ataupun mudah regam, rasa regam. Jadi kita pilih fabric ini yang tak terdapat di mana-mana di pasaran. Betul. Okey, saya Selalu boleh pakai- jamin di Selalu nampak orang pakai di Sarawak. cotton. Biasanya pakai cotton. Cotton. Okey, kain cotton ni kita tahulah kain yang tak boleh nak stretch dan sebagainya. Jadi itulah keistimewaan Borneo InStyle. Keunikan daripada Borneo InStyle. Boleh tarik-tarik lagi So, kain. kenapa mesti pilih
high waist bodycon skirt ni. Okey. Mana tahu ni nak jadikan signature collection daripada Borneo Install. Ataupun ikut trend je sekarang ni kan semuanya high waist Yes. kan. Sebenarnya saya rasa high waist adalah satu fashion yang dulu pernah yang famous lah, yang terkenal satu ketika dahulu, tetapi sekarang kita bawa semula pada zaman sekarang sebab semua tahu bahawa fashion ni sentiasa berulang kembali, cuma ada penambahan daripada beberapa segilah. Jadi high waist mungkin bukan pilihan orang Malaysia ataupun mungkin bukan satu style yang datang dari Malaysia, tetapi that's why so itulah keistimewaannya kita gabungkan motif etnik dengan satu style yang datang dari luar. So bagi saya memang boleh diterima oleh masyarakat kita dan memang menariklah. So high waist ni dia akan menampakkan lagi bahagian badan seorang wanita. Betul. Tapi Yang kalau penting. saya rasa kalau berbentuk badan seperti Marzila boleh. Kalau saya pakai ni saya akan nampak seperti mengandung. Mengandung semua hidup. Kalau Syah nak tahu dia pun ada skirt yang jenis panjang. Oh iya ke? Ya, Boleh bawa sini saya tengok sekejap. Boleh saya ambil Oh dia ada bentuk panjang juga. Bentuk Ni panjang juga. I think ni sesuai dengan Osha. ni Tapi tak yang muat ni size boleh besar. pecah ni kalau Ini saya pakai ni. size S, Osha. Osha pilih yang besar sikit. Kan dia ada size Ada. Saiz tersedia daripada M sehingga 4XL, 4XL. Okey. Oh bolehlah saya pakai. Tak payahlah nak nampak takin. Pakailah baju longgar sikit. Betul. Next Nanti time kalau tu dah saya cakap kalau Osha saya ada pakai function, sebelum ni. boleh pakai sebab dia dah syarat dengan detail. So pemilihan fashion untuk atas tu boleh minimalis. Ya, itu dia. Thank you. Jadi apakah mungkin plan yang seterusnya untuk koleksi Cikgu Rezeki? Okey, selain daripada skirt, kita memang plan merancang untuk mengeluarkan produk seperti dress dan juga seterusnya saya akan keluarkan pakaian sukan. Itu saya punya target lah ataupun sasaran yang seterusnya. Pakaian sukan seperti bomber jacket untuk lelaki sebab saya tak nak saya bukan fokus untuk keluarkan barangan perempuan sahaja, tetapi kita akan keluarkan barangan lelaki dan mungkin material yang sesuai seperti jaket untuk untuk orang pergi bersenam dan sebagainya, mungkin material yang sama yang sesuai kita letak sedikit Ya mungkin kalau kita lihat sekarang ni pun memang trend berbasikal, pergi hiking kata orang nak, apa lagi jogging, yes, antara sukan-sukan yang memang famous lah sekarang tu lah, memang tengah in kan. Mungkin cikgu boleh keluarkan ni dong seluar pit pakai sidang basikal. Betul. Ya, Okay. so Mungkin ramai yang tak tahu bahawa Rezeki Misek ni merupakan cikgu sekolah juga, cikgu English, cikgu jurulatih seni tari dekat Sekolah Seni Sarawak. Betul kan cikgu? betul. Ya. wah, jadi macam mana pula respon macam customer ataupun orang-orang luar bila melihat cikgu tampil dengan koleksi cikgu tu? Okey, Dari segi mungkin ada tempahan special custom sambutan memang sangat baik kerana saya bukan sahaja telah bukan tahun ini saya mengeluarkan produk, kita sebenarnya telah Borneo Install telah beroperasi sejak 2016 secara officially lah 2016 dan pada masa itu kita memang mengambil banyak produk daripada supplier ataupun pembekal yang lain. Cuma sekarang kita fokus untuk mengeluarkan produk sendiri dan sambutan sangat baik daripada pelanggan-pelanggan kita yang sedia ada lah. Dan kebanyakan mereka sangat berpuas hati. Saya sangat berterima kasih. Okey, kita cakap pasal produk apa semua kan. Sebenarnya saya pasti penonton kita yang sedang menyaksikan sekarang ni pun ingin nak tahu sebenarnya beliau. Gini aku nak oleh tu. Cikgu, tolong saya cikgu. Okey. Promo sikit cikgu. Okey, jadi kepada semua yang menonton boleh follow saya di Facebook Tribal Garment ataupun official Facebook page Borneo Install House of Tribal Garment ataupun IG Borneo Install. Okay, so kita memang ada banyak saluran social media yang anda boleh follow ataupun boleh direct terus message kepada saya untuk mendapatkan produk kami yang terkini. Itu dia. So produk ni bukan ready stock?
atau perlu pre-order? Okay, Mungkin penonton nak tahu juga. Okay, mostly kebanyakan produk memang ready stock. Cuma kadang-kadang bila dah terlalu banyak bahan, kita perlu buka semula untuk pre-order. Okey, ingin juga nak tahu kan, bukan sekadar usahawan atas talian tapi juga cikgu. Macam mana cikgu bagikan masa tu? Nak uruskan perniagaan, Nak buat design, nak buat design ni. printing Design ni semua ni. outsource dari luar ke atau Okey, ada tailor sendiri? Okay, untuk design seperti fabrik yang anda lihat sekarang, kita memang outsource kepada kilang untuk menghasilkan design yang saya buat. So from my part, daripada bahagian saya sendiri, saya hanya menghasilkan mencipta design tersebut dan kita bagilah dia punya details untuk kilang tersebut menghasilkan. So itulah dari segi pembahagian masa, kita memang tahu Busy semasa. memang busy, tapi saya syukur saya dapat membahagikan masa dengan baik. Itu dia. Terima kasih sekali lagi Cikgu Rezeki yang sudi berkongsi, yang sudi datang borak sama-sama santai-santai dalam Borak Teh Sipeng sama Osha dan juga Mazel pada hari ini. Dan juga kepada penonton-penonton kita, jangan lupa untuk cari macam mana nak order ni kan. Tak kisahlah anda gunakan untuk hari-hari bekerja ataupun untuk special function ke, boleh Untuk cari hadiahkan saja. kepada girlfriend ke, Betul, bini ke, kawan betul, ke. sangat betul. Mungkin Mazela nak hadiahkan untuk saya selepas ni. Itu boleh. surprise lah, Osha. Kan. Jadi sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kami Sebab sudi meluangkan masa dengan kita orang dalam Borak Teh Sipeng. jadi kami ucapkan semoga maju jaya, semoga bisnes cikgu pun semakin maju dan juga semoga penonton-penonton kita juga mungkin ada yang nak ingin berkecimpung dalam dunia perniagaan. Seorang guru dia boleh jaga masa dia, berniaga juga, buat design juga, because it's a love of fashion mungkin kan, sebab when you have your passion kan, apa-apa pun boleh jalan. Kan, betul tak? Jadi kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Borak Teh Sipeng. Kembali dalam Borak Borak Teh Teh Sipeng. Sipeng. Okey, Osha, dengannya Osha nak berkongsikan tentang bisnes anak muda. So mungkin boleh Osha kongsikan dengan para penonton apa tu bisnes anak muda? Okey, kali ini kita bawakan khas untuk penonton-penonton Borak Teh Sipeng, seorang personality radio, seorang pengamal media sosial dan dia juga ialah seorang businessman yang mengusahakan satu kafe hipster yang I would say famous lah dekat Famous Kuching dekat Sarawak Kuching. ni. Dan kafe dia tu best sebab dia ada barbershop sekali. Itulah yang ada apa kata orang tu, Salah kelainan. satu keunikan dia. Yes. Dan bersama kita hari ini kita ada Choppy Cakap. Thank you for coming, Choppy. Terima kasih produksi Hai. Borak Teh Sipeng. Terima kasih Alright. dekat Shopee hari ni ya. Saya tahu saya nak berjumpa dengan wanita berjiwa angkasa. Amboi, angkasa mana? Okey. Choppy ni kan orang memang tahu dia sempoi, dia penyabar radio, dia segala benda dia boleh buat. Tapi kita nak tanyalah pasal bisnes, okey? Sebab selain daripada penyabar radio, berlakon pun dia juga, berlakon teater. Ambil kau semua dia Semua kau punya. tapi jangan ambil jadi pengacara macam kita orang ni. Tak. Okey. Kita nak tanya pasal kafe dia lah ya. Okey. Actually idea untuk membuat involve dalam bisnes kafe hipster ni datangnya dari mana? Is it daripada pergaulan kawan-kawan ataupun you rasa macam I want to do something? You know? Pada permulaannya selepas saya kembali ke Kuching. Sebelum ni saya menetap saya bekerja di Kuala Lumpur. So bila saya balik saya suka makan. So dan ketika itu belum ada kedai yang buka Arumbula orang Sarawak Menggah 24 hours. So kita susah nak cari kedai makan ketika itu dan saya dan kawan lepak dekat satu kafe yang boleh dikatakan dalam bisnes F&B ni 15 tahun dah. Kita lepak, why don't kita buka satu kafe yang berkonsepkan kita kembali kepada culture. Orang lepak di kafe untuk bercerita, untuk kongsikan pengalaman, cerita. Setiap orang mempunyai cerita masing-masing. So dekat situ kita cakap, tapi apa keunikan kafe kita dengan kafe orang lain? Ada So maknanya barbershop. kita buka sambil
husband menunggu wife menunggu husband menggunting rambut, boleh makan, bawa anak-anak, boleh lepak, boleh chill environment yang kita bagi. So dekat situ ada konsep 360 yang kita bagi. Awesome. Dan I would say that cafe hipster Chopi ni dia insta-worthy tau. So kalau pergi kat sana, pergi ambil gambar ke apa ke, memang dia cantik untuk for your Instagram. Dan juga saya stalk juga kan. Mesti kita buat research dulu. Betul. Kan cafe dia ni menjadi tumpuan macam kalau ada selebriti yang datang dekat sini, sebab dia terletak di pusat bandar tau. Pusat bandaraya. Pusat bandar ke pusat bandaraya? Pusat bandaraya. Pusat bandaraya. Ya Allah, terima kasih, nasib ada cik ni ya. Pusat bandaraya bersejarah. Jadi dia saya tengoklah macam selebriti seperti Faizal Tahir, siapa lagi ada lepak dekat situ, Elizabeth Tan kalau tak silap dan ramai lagi lah selebriti yang dulu mereka boleh datang dekat sini lah sebelum Covid lah ya, sebagai contohnya dibanjiri oleh artis-artis, selebriti. Jadi ini mungkin menjadikan keistimewaan dalam Tarikan untuk kedai Chopi. Yes, exactly. Jadi macam mana you nak maintain benda ni, keunikan you tu lain daripada yang lain? Sebab in F&B kan banyak. Betul. Kan sekarang ni kan macam-macam ada, ni tu kan macam-macam. So macam mana? So kita sekarang ni kalau kita tanya dengan otai-otai, tanya dengan orang yang dah buka bisnes F&B ni dah lebih daripada 10 tahun. Dulu tak ada media sosial. Dulu tak ada celebrity power untuk membantu perniagaan anda. So sekarang ni kelebihan dia, saya bekerja di penyiaran radio. Dekat situ bila ada selebriti datang, kita bawa, kita tak cakap kau makan ni, kau promo, kau post. Kita bukan jenis yang paksa orang. Kita just bring them, terpulang kepada dia, terpulang kepada kawan-kawan. Contoh kawan-kawan, kau free ke? Jom makan, kau bagi pizza apa ke semua. So itu terpulang kepada rakan-rakan. Mungkin kita ada sekeliling kita, circle kita mempunyai kawan-kawan yang mempunyai followers yang ramai, kan? So mungkin dari situ dia just post. Sekarang ni Insta Stories, orang post je, sedaplah makan kat sini, sedaplah minum kat sini. So itu membantu serba sedikit. Tapi kalau ada sedikit kekurangan, contoh dia F&B ni ada hari, kita tak cakap 364 days kita akan sentiasa perfect. Mood kita jadi host pun ada hari turun naik. Betul. Sama juga kita letakkan diri kita di dalam business. Mungkin ada hari ni rasa dia macam masin sikit, manis sikit air tu, dan kita sebagai pengguna ataupun kita sebagai pelanggan, cara untuk kita memberitahu kepada business owner, mungkin kita datang direct. Kita cakap, hari ni lain sikit lah, chef lain ke? Kita nada bergurau. Dari situ kita sebagai owner, kita dapat memperbaiki macam mana untuk kita maintain. Dan kita sebagai owner pula jangan mudah melatah. Betul. Okay? Hati kena kental. Yes. Dan juga kritikan. betul. Dan juga ini pesanan saya kepada semua. Saya adalah pelanggan juga untuk mana-mana kedai makan. Kita letak diri kita sebagai, jangan sikit-sikit kita nak post untuk social media. Tetapi kalau baik, sebarkan. Kalau tak kurang, baik tu tinggallah di sana tinggalkan saja. Letak dalam hati. Kalau rasa macam nak post juga, letak je, delete. Sampai you puas hati. Muhasabah diri dulu. Jangan buat live. Okay guys, hari ni saya makan kat sini tak. Tenangkan gitu. Okay. Chopi, you penyampai radio, bekerja hakiki. Somehow you need to manage your business, kan? So macam mana you juggle your timing tu? Pukul berapa you pergi pasar pagi-pagi? Saya kalau you tak ada imam lagi, saya ada boleh. Amboi. Pengantin baru ni ya? Tak, kawan dia. Lambat bro. Kawan sebenarnya kalau saya pagi bangun, sebab saya bersiaran pukul 10 pagi. So sebelum tu saya akan pergi pasar lah. Kadang-kadang kita hari ni suruh orang lain lah, suruh pekerja. Kita kena ada timeline dia. Contoh dia, kalau you rasa macam hari ni cukup tight, ada masa yang you rasa macam aku kena kerja kat sini. So you kena ada masa yang sesuai you nak bagi dengan pekerja-pekerja you, dan pastikan trust
trust each other. Tapi jangan bagi sampai 100%. Mungkin Lebih kita jangan. boleh Ada bagi benda. 98.99%. Ya, boleh Boleh, insya-Allah. InsyaAllah, ya. Yang pastinya kita percaya pada rezeki Allah. Betul, rezeki itu datang Osha daripada pun Allah. nak tahu juga. Kan selepas menghadapi COVID-19 kan, Uish. macam mana Shopee maintain, sustainkan bisnes Shopee? Ah, Shopee. Okey, ramai yang tanya. Macam mana bisnes ketika Dia pandemik buat- COVID-19? Dia buat COD ke? Ui, saya sendiri yang buat COD. Saya sendiri yang buat COD sebab kebanyakan business owner yang buat sendiri COD dan kalau kita lihat, kalau kita tanya dengan siapa-siapa pun dalam bidang penyiaran, dalam bidang drama ataupun dalam bisnes, semua mempunyai masalah ketika pandemik COVID-19. Betul. Terkejut dan kita tidak pernah merasai sesuatu virus yang melanda ke seluruh dunia. So macam mana untuk kita kembali ke track tu? Untuk So recover. nak cakap tak dapat nak cover tu bohong lah. Kita ada tolak sini sikit, tambah sini sikit. Oh, Kita yang tidak. pastinya kita bincang sikit dengan staff-staff. Bulan ni gaji kita sikit-sikit lah. Sebab sewa pun bayar. Nasib baiklah kita ada Staff yang memahami juga. memahami. And then tapi saya buka untuk COVID pandemik tu, saya buka 2 minggu yang pertama je. Lepas minggu yang ketiga saya fikirkan tentang keselamatan pekerja, saya fikirkan tentang keselamatan pelanggan. Kita decide untuk tutup sehingga diberitahu keadaan kembali stabil. So kita kembali ke landasan untuk kembali ke jalan yang benar, buka kembali kafe. Dan alhamdulillah, terima kasih, dan ini peluang untuk saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan saya yang menyokong daripada tahun 2016 sehingga sekarang. InsyaAllah doakan yang terbaik. Doakan juga rakan-rakan bisnes F&B di seluruh Malaysia ni baik ketika pandemik ni. Susah untuk kita cakap. Banyak cabaran ya. Dia adalah infinity. Kita tak tahu apa yang akan berlaku minggu hadapan ataupun selepas saya habis ni, saya tak tahu apa yang berlaku. Betul. Tapi Okey. kita berdoa. Kalau dilihat kafe Shopee kan nama dia pelik-pelik. Ada sirap Bandung Gambung. Gambung. Milo meletup. Milo meletup. Sebut. Tak nak tercabut gigi. Dah lah, itu Nasi goreng nak kiri. apa lagi? Dia ada ni tak tuntuang Kopi tak tuntuang, teh tak tuntuang. Ada tak satu menu yang macam mungkin ada dapat respon ataupun feedback daripada customer cakap, bang, lamalah tunggu ni, lama lagi ke order saya sampai? Ada tak? Benda tu, sebab tu saya cakap, kalau kedai makan benda Memang yang ada. kadang-kadang kita tak expect. Hari ni cepat, esok mungkin lambat. Mungkin dapur dia lambat sikit panas. Macam Pizza lah. Pizza, Contoh okey. pizza mengambil masa. Saya rasa kalau mungkin Shopee, sebab pizza Shopee ni ada kelainan dia juga. Yes. Saya pernah pergi makan dekat dia punya cafe, kan dia ada salted egg Pizza salted egg. Itu best selling daripada kedai Shopee kan? Pizza salted egg, kopi tak tentuang. Kopi tak tentuang tu saya dapat idea daripada ketika itu lagu Tak tuntuang. Aku belum mandi. Tak Tuntuang, tuntuang. tak tuntuang. So saya fikir, why don't kita buat satu kopi yang orang akan datang, I nak tak tuntuang, I nak tak tuntuang. And yang orang akan ingat juga. Yes, definitely. Saya rasa menada lagi macam menada menu yang macam susah nak je ya. Bagus kongkah nama tu aja. Nak kata itu. Nak kajang lah. Kami nak order dapat kata ataupun soon mungkin kita nak buat nasi goreng TVS. Wow, okeylah. Apapun, thank you so much Shopee dan Thank you. juga penonton yang masih lagi setia menyaksikan Borak Teh Sipeng hari ini bersama Marzela dan juga Osha. Dan tetamu kita, saya doakan semoga anda sukses ya. Kami di TVS juga doakan semoga bukan sahaja Shopee, kepada yang buat bisnes F&B juga yang lain lah yang sedang berniaga, semoga anda dapat comeback dari perniagaan anda akibat kesan daripada pandemik ni. Sama-sama lah kita doakan, okay? We help each other, kita jaga kita, itu yang penting. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Stay tune. Bertemu sekali
sekali lagi dalam Borak Tesipeng hari ini 23 Oktober 2020 hari Jumaat, dan pastinya anda bersama kami sebelum beralih ke hujung minggu pada esok hari, dan suka untuk kami ingatkan kepada anda bahawa jangan lupa untuk kemukakan sebarang cadangan anda kepada kami hanya di borak@tvstv.my. Baik, topik seterusnya yang akan kita borak adalah mengenai sanggup redah COVID-19 demi nak sampaikan ilmu pengetahuan. Tanpa membuang masa, gas perkenalkan tetamu kita pada hari ini, Cikgu Azila. Selamat datang Cikgu Azila di Borak Tesipeng. Terima kasih. Wah, segak hari ni Allahu Akbar. Sibuk tak hari ni dengan kelas tadi? Sibuk. Hari ni pun dengan kelas lagi. Lepas ni ada kelas before tengah hari ada kelas. And then yang tu online lah. And then petang lagi ada kelas, malam pun ada kelas. Macam tu lah kehidupan. Schedule pun dah pack dah. Yes, apa lagi kalau hujung minggu. Hujung minggu memang saya punya working days lah. Kalau macam hari ni, hari Jumaat, selalunya kelas akan start balik ataupun aktif balik selepas solat Jumaat sampai ke malam. Selepas solat Jumaat, yang tu kelas secara fizikal. And then saya ada kelas pagi ni dengan sebelum solat Jumaat nantilah, around 11 macam tu. Wow. And then ada kelas online dengan student saya dari KL. Dengan online kelasnya lagi, dengan physical kelasnya lagi. Itulah orang kata pusat tuition ni bukan semata-mata pusat tuition, Nurul. Dia boleh dijadikan sebagai orang Bulak kata orang Sarawak sebagai sekolah itu sendiri. Tapi ia terpulang dengan kekuatan tenaga pengajar yang ada pada sesebuah institusi tuition itu. Jadi kalau kita lihat Cikgu Azila dan kalau kita lihat menerusi laman Instagram, sangat aktif dengan orang kata teknik pengajaran baru yang nak diperkenalkan kepada pengajar. Jadi dari mana sebenarnya Cikgu Azila memperoleh idea yang segar ini? Idea dia segar. Saya sendiri sebenarnya kalau dikatakan dari segi pendidikan ni, saya tak dilatih secara terlatih lah dalam bidang pendidikan ni, tapi yang saya selalu katakan adalah saya adalah a teacher by accident, not a teacher by profession. Jadi accidentally jadi cikgu. And then dari sini saya nampaklah first hari tu masa 2016 macam tu, saya mula dengan beberapa orang student yang mana mereka ni dia punya mentality math adalah subjek yang dia tak suka langsung. Tahun berapa tu? 2016 bermulanya. Belum lama. And then masa tu apa yang saya nampak dekat student ni adalah kalau kita boleh bagi dia sesuatu yang baru, iaitu benda-benda macam kita bagi dia trick sikit, macam mana formula yang agak pelik tapi benar lah. Pelik tapi benar. Dia akan kata dengan saya macam, cikgu ada install calculator ke dalam otak? Saya tak ada apa-apa magic. Yang saya kata saya belajar something new ni daripada internet juga, daripada YouTube juga. And then pendekatan secara psikologi lah budak-budak ni, apabila pendekatan kita berbeza sedikit daripada apa yang biasa dia jumpa dekat sekolah. Stereotype apabila student ni, apabila dia connection dia dengan cikgu, ada dia punya dinding lah bagi mereka. Jadi bagi saya bila nampak student ni, kita nak tegur, kalau kita sebagai cikgu dengan student, dia macam ada dinding. Betul. Dia ada benda yang budak ni dia akan lantun balik. Dia akan jawab. Dia akan melawan. Okay. Tapi kalau kita boleh set diri kita bagai macam abang kepada dia orang, then dia boleh terima. Dan kadang-kadang ada budak ni bila kita marah dengan dia, sebab dia tahu marah tu bukan sebab kita tak suka dia. And then dia akan, saya pada awal dulu saya sangat terkejut. Saya marah and then dia bagi dengan ucapan terima kasih cikgu. Wow. Kalau kita dengar sendiri Cikgu Azila berbicara, saya rasa seolah-olah mengajar dengan penuh kasih sayang. betul. Kalau kita nak labelkan sebagai seorang tenaga pengajar, saya rasa lebih daripada itu. Ini yang kita nak inspirasi dalam Borak Tesipeng, yang kita nak sampaikan kepada penonton di rumah. Dan apabila kita berbicara mengenai inspirasi ini, tadi Cikgu Azila cakap ada student ataupun pelajar yang bermasalah. Belajar dengan Cikgu Azila, tapi Cikgu Azila berjaya lenturkan menjadi seorang pelajar yang dapat menerima nasihat. Ceritakan pengalaman itu. Bagaimana background ataupun latar belakang pelajar itu sehingga menyebabkan masalah seperti itu. Pelajar-pelajar macam ni kadang-kadang dia memang pelajar yang dianggap memang sangat lemah lah di sekolah. Jadi apabila dia lemah ni, dia rasa ada perbezaan yang sangat besar antara dia dengan kawan-kawan. Betul. Jadi dia akan ke belakang, dia akan protes, dia akan tunjukkan menyendiri dan ada beberapa topik ini dia memang tak akan belajar pun, sebab bagi dia topik-topik ini adalah untuk dijawab oleh budak pandai. Bukan dia. Dia rasa down. Yes. Jadi apa yang saya buat kepada pelajar ini adalah saya bagi dia macam
sebab kita sendiri pun, saya sendiri sebenarnya bukan background saya, saya mengajar matematik ya. Okey. Background saya sebenarnya bukan matematik. Engineering. Saya belajar management. Jauh tersimpang tu. Tourism management. Oh, I see. Jadi math ini, jadi saya pun kongsi kepada mereka bagaimana masa saya sekolah dulu saya handle matematik ni, mata pelajaran matematik. Jadi kita akan cuba cara yang senang lah, yang mana dari sudut pandang orang yang bukan pakar matematik. Bagi saya akan ambil matematik ni dari bukan sudut pandang orang yang betul-betul sangat hebat dalam matematik, which is kita try cari perkataan dalam bahasa yang mudah. Contoh kalau student ni bila dia nampak matematik ni susah, dia akan tengok 2x tambah dengan 5. Dia susah kalau kita cakap dengan dia x is a variable. Betul. X adalah pun boleh ubah. Dia kata apa pun boleh, apa ubah. Okey. So kita cakap dengan dia macam ni, x adalah huruf. Guna perkataan yang senang. Ya, perkataan yang semua orang boleh faham. Macam itulah. Mungkin feedback daripada ibu bapa setelah Cikgu Azila berjaya lenturkan daripada seorang yang bermasalah kepada seorang yang cintakan ilmu, bagaimana orang kata respon daripada ibu bapa? Respon pada ibu bapa, saya ceritakan dari awal ya penglibatan saya dalam mengajar ni. Responnya ada parents ni dia siap call saya, dan yang paling best yang buat hati kita pun tersentuh adalah apabila keluarnya exam keputusan SPM. Anak dia UPSR matematik memang gagal. PT3 gagal. And then masa SPM dapat apa? Dapat A. Alhamdulillah. Itulah momen yang dinanti-nantikan oleh seorang guru apabila kita lihat keputusan anak-anak didik kita cemerlang. Kalau tak A pun, kalau ada improvement pun dah cukup. Jadi macam mana nak buat macam Nurul ni yang sekiranya tak minat dengan matematik, macam mana nak buat Nurul jatuh cinta dengan matematik? Senang saja. Rendam kalkulator, minum. Pelan kalkulator boleh. Tapi Nurul, saya dengar dekat Instagram Cikgu Azila ni, dia aktif sekali mengajar teknik-teknik baru untuk menghafal sifir. Apa kata kita saksikan terlebih dahulu? Ya. Nurul, siapa sangka sifir 9 semudah tu je kita boleh hafal. Kalau Nurul macam ni, 9. 27. Itu tips Nurul. Ada quiz ke hari ni cikgu? Okey, selain daripada sifir 9 yang sangat disukai oleh pelajar juga, terutama yang sekolah rendah lah, sekolah rendah dan awal sekolah menengah macam tu, sifir yang senang adalah sifir 11. Okey, kalau 11 ni darab 1. Dia nak mengajar kita pula hari ni. Okey. Kalau 11 ni darab 1 senang 11. Darab 3 senang 33. Darab 5 senang 55. Okey, kalau darab 21, 11 darab 21, 231. Ya kalau Allah. darab dengan 44, saya tak buat magic ya. Kalau darab dengan 44 darab 11, 484. Kalau darab dengan 81, 891. Cikgu macam mana tu? Macam mana boleh kira dengan cepat tu? Okey, yang tu ada tricksnya dia. Okey, contohnya saya akan ambil nombor yang mana nombor tu kalau ditambah dia tak lebih daripada 10. Contoh 72. 7 tambah 2 9. Letak 9 dekat tengah-tengah. 792. Okey, bagi satu contoh cikgu. Contoh 23. 11 darab 23. 11 darab 23. Macam mana? Sedih sekali. 2 tambah 3, 5. Yes, jadi 5 letak tengah-tengah, jadi 253. Yes. Okey, saya cuba. Jangan saya cikgu. Kita quiz siapa dulu dapat jawab Okey. Saya mula dengan nombor yang 20 lebih dulu Alright. Cikgu bagi yang senang-senang je. Senang. Okey. 25 darab 11. 275. Yes. Okey, kita tingkat sikit lagi ke 30 lebih ya. 30 apa best 36 darab 11. 396. Bagus. Wow, lulus Naik sikit lagi. Oh, cikgu dadah lah tu cikgu. Kita dekat borak tes sifir ni. Satu lagi. Okey. Saya boleh jawab. Okey.
61 darab dengan 11. Senanglah, 6 tambah 1 671. Okey, saya nak tanya cikgu pula. Okey. Kalau ni apa nak tanya cikgu kalau ni log 3 tambah log 5. Okey, yang tu saya tak ajar. Okey. Kalau macam log apa semua tu kena belajar. Yang tu saya masih tak jumpalah dia punya apa Formula. magic. Sangat menginspirasikan apa yang diajar kepada Cikgu Betul. Azila kepada tenaga atau kepada pelajarnya di tempat tuition beliau, dan hari ini kita berpeluang untuk mendengar sedikit apa yang mungkin boleh dikongsikan di tempat tuitionnya tapi dikongsikan di Borak Tesipeng ini. Adakah Nurul masih boleh masuk kelas Cikgu Azila? Umur berapa ni? Umur dia 35 cikgu. Tapi tak apalah. Mungkin boleh kongsikan lokasi tempat tuition cikgu? Okey, lokasi saya dekat Jalan Semeriang. Dan kalau tengok tu dekat Semeriang kan ada McDonald's Semeriang tu kan. Dia sebelah tu je bangunan baru. InsyaAllah kita akan naiklah signboard kita dalam beberapa tak lama lagi. Kami Signboard doakan naik. agar usaha murni Cikgu Azila untuk menyampaikan InsyaAllah. ilmu kepada anak-anak muda terus dipermudahkan dan menjadi inspirasi kepada kita semua bahawa untuk belajar matematik itu bukannya susah. Senang sebenarnya kalau kita nak dan pendekatan yang digunakan itu betul. Baiklah, selepas ini topik yang menarik lagi dalam Borak Tesipeng hanya dalam apa Nurul? Borak Tesipeng. Jumpa selepas ini. Terima kasih kerana masih setia bersama Borak. Tesipeng. Jadi kali ini Borak Tesipeng menjemput seorang Chief Executive Officer of Afzaris Legacy Sdn Bhd, seorang talented public speaker and storyteller, and has been talking to the 10,000 of audience. Tak lain tak bukan Encik Afzarul Rahman. Betul? Betul. Selamat datang Encik Rahman, apa khabar? Selamat datang. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okay, Thank you so much for having me. Ya, kami Sehingga hari berbesar. ni, Masya-Allah. Jadi, Cik Afza, boleh kongsikan kepada kami macam mana you start up menjadi seorang content creator? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik dan saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertama sekali, macam mana saya boleh jadi content creator, sebenarnya tak ada niat pun jadi content creator. Sebab pertama adalah saya rasa dalam internet ada banyak orang keluarkan konten, betul? Tapi konten-konten yang negatif Betul. banyak. Okey. So saya kata dengan diri sendiri, what I need to do, apa yang saya boleh lakukan supaya ada some kind of value dalam konten yang saya boleh keluarkan. Itulah sebenarnya datangnya saya jadi content creator. And sebenarnya saya tak duduk depan kamera pun untuk bercakap dengan audience macam ni, right? Saya apabila saya pergi ke sekolah last year, saya pergi ke 28 buah sekolah dan saya bercakap dengan university, saya bercakap dengan jabatan-jabatan. Saya bawa cameraman saya bersama dengan saya. Okay. So actually I'm not speaking in front of the Directly. camera. Directly. I'm talking to the audience. Ada orang ambil gambar dan saya potong, making it as a micro content see. untuk as a content. Jadi Sebab pertama, sebab saya nak contribute to the world, to make people happy, more effective, more efficient. Jadi what is actually your framework depan of audience? Right. Kalau saya berada dalam audience yang ramai, saya kebiasaannya the framework that I usually use adalah internally apabila saya bercakap, saya akan make sure that it is authentic and I make sure that there is some kind of value yang saya akan cuba untuk ketengahkan dalam saya punya speech. And bila kita bercakap dengan ramai orang, ada ramai watak ataupun personality orang. Betul. Ada orang suka dengar, ada orang tak suka dengar, ya. Ada orang menyampah tengok kita di depan, ada orang Penerimaan orang tu. Yes. Jadi apabila kita bercakap dengan depan ramai orang, ada perkara yang saya ketengahkan, iaitu saya akan tengok audience tu secara Kena sesuaikan lah. Yes. Sebab di dalam Quran surah Al-Mulk ayat ke-23, dia dikatakan bahawasanya manusia ini terbahagi kepada 4 jenis golongan. Dia menciptakan kamu mata, akal, telinga dan hati, tapi sedikit daripada kamu bersyukur. Okay, I'm not talking about religion sekarang ni, tetapi saya nak cerita pasal ilmu yang kita nak ketengahkan. Okay, bila kita tengok orang, sebenarnya kita tengok
orang tu boleh terbagi jadi 4 jenis golongan ini. Mata, akal, telinga dan hati. Jadi apabila kita bercakap dengan orang mata lain, bila kita bercakap dengan orang telinga lain, bila kita bercakap dengan orang hati lain, kita bercakap dengan orang akal lain. Betul. Jadi dengan kita pandai bercakap menyesuaikan dengan apa watak tersebut, maka lebih efektiflah communication. Betul. Dan kita juga tahu bahawa amar makruf nahi mungkar kan. Itu adalah satu mesej kuat yang perlu kita sampaikan dalam konten kita untuk sama-sama bukan sahaja agama Islam tapi pelbagai bangsa boleh ikuti. Mesej-mesej juga. Tapi sekarang ini rakyat Malaysia mahukan sesuatu yang lawak. Itu yang sangat diterima oleh rakyat Malaysia sekarang ini. Saya lihat dari segi penerimaan di online. Jadi bagaimana Encik Rahman pastikan bahawa konten itu boleh diterima? Okey. Terima kasih. Dalam saya punya framework, orang memang ada 4 jenis watak. Ada orang yang buat konten memang naturally dia suka buat lawak, enthusiastic. Macam ada orang kalau dia buat konten dia tak berapa nak ke depan sangat. Dia jenis introverted lah istilahnya, introverted, extroverted. Jadi kalau kita sebagai content creator nak sangat jadi orang lain, which is naturally kita ni bukan jenis nak dilawak, bukan jenis berlawak, terkelong, tapi kita nak jadi macam tu, mungkin ada kepayahan sedikit lah untuk kita nak jadi orang lain. But what if kalau kita speak the truth about siapa kita ni sebenarnya, dan buat konten berdasarkan apa watak kita, maka dia akan, I believe that content itu akan jadi lebih bagus. Sebab manusia ada 7.7 bilion. Wow. Tak semua orang. Siap kira lagi bilangan manusia. Bukan semua orang suka benda lawak. Ada yang suka benda yang tactical, strategical. Jadi maksudnya pendekatan yang dilakukan oleh Encik Rahman adalah menjadi diri sendiri. Kalau tak lawak, tak perlu buat lawak. Tapi macam mana Encik Rahman, orang kata pastikan orang clear ataupun apa yang orang boleh expect daripada konten Encik Rahman ni? Apa yang orang boleh expect daripada konten? Jadi sebelum kita nak keluarkan konten, sebenarnya kita kena tahu sebenarnya siapa yang kita kena cakap tu. Sebab to me effective communication bermula daripada kita faham watak manusia. Contoh orang mata, kalau kita cakap orang mata ni naturally ni dia orang cepat. Dia akan main langgar je. Langgar macam Nurul lah. Information dari tak cukup mata jatuh ke hati. Apabila information tak cukup, dia boleh jalan. Orang telinga, dia kena ada information dulu baru boleh dia bergerak. Jadi kita panggil orang telinga ni sebagai information oriented. Kebiasaannya orang telinga ni agak slow sikit buat keputusan. Kalau contohnya kita buat, kita akan buat family day, kan? Ada department masing-masing datang, semua berkumpul. Macam mana kita nak buat? Orang mata cakap kita jalan saja. You know what I mean? Jadi orang telinga ni lebih berhati-hati lah. Yes. Kita nak buat apa, makan apa, permainan apa, all of these things dia akan tanya. Kalau kita cakap dengan orang akal, dia akan tanya kenapa. Kenapa, why I need to do this? Kan? Kenapa aku kena buat benda ni? And orang akal kita panggil sebagai future oriented ataupun objective oriented. Orang hati pula. Orang hati pula ialah ni dah take note ni. Mata dah, telinga dah, hati lagi. Orang hati ni kita panggil sebagai people oriented. Betul. Ataupun past oriented. Contohnya kalau kita duduk makan, ni contoh lain duduk makan, ada orang jual tisu dengan kita. Orang hati tak berfikir panjang, dia akan beli terus sebab kesian. Jadi adakah ini cara Encik Afzal menilai personality orang? Adakah menggunakan 4 tips? Yes. Sebab bila kita tengok orang, kita boleh tahu. Sebab kadang-kadang bila kita duduk dengan orang, kadang-kadang kita rasa tak ngam. Ada orang kita tak ngam, ada orang kita ngam. Kenapa? Why kita pandai tak ngam? This is because of this thing. Jadi itu adalah antara konten yang akan disampaikan oleh Encik Rahman dalam video yang diketengahkan. Platformnya YouTube, Instagram. Kalau tak silap Nurul, Afzal ada online show iaitu Coffee Chat with Afzal. Wow. Jadi boleh kongsikan kepada kami apa subjektif show ini sebenarnya?
show ini bertujuan untuk saya explain tentang kemanusiaan, how to live happily, how to live productively, how to live effectively, how to live efficiently. Okay, ini adalah benda yang penting untuk kita tahu. Jadi last year, jangan saya cepat sikit. Last year saya jaga 28 buah sekolah and I have a pile of questions yang saya tak sempat nak jawab. Betul. Jadi saya buat this show, I contact mereka balik, masuk dalam show, you ask me question dalam show ini dan saya akan broadcast kepada semua orang lain yang dapat manfaat. Mungkin kita nak tahu juga, perlukah content creator itu mempunyai rupa yang menarik untuk tarik perhatian orang, naikkan view? Personally, saya rasa tak. Saya rasa tak. Kalau kita tengok Mr. Bean kan, dia tak bercakap pun. Okay. Betul. Macam tu. But in fact, and yet dia boleh attract ramai orang tengok. Betul. The key here is actually be yourself and be authentic. Find your voice and ceritalah what is your voice. You have something that is in your heart yang kita kena share pada Sangat dunia. menginspirasikan. Jadi boleh tak share kepada kami 3 tips ataupun habits menjadi super successful content creator? Betul, secara ringkas lah. Ya. Right. Ada 3 benda. 3 benda untuk kita jadi content creator yang baik. Akronim ni adalah SAP. SAP, tulis kan. SAP. Yang pertama adalah self-awareness. Seorang tu kena tahu sama ada dia introverted ataupun extrovert. Kalau jenis introvert, mungkin tak berapa selesa depan kamera. Kalau extrovert, yes, camera is my friend. You know. Jadi, apakah medium lain boleh kita gunakan adalah kita boleh menulis, boleh guna voice, Anchor ada, Spotify ada. Number 2 adalah you need to actually S tadi apa? S apa? self-awareness. Self-awareness. Okay. Yang the second one? yang kedua adalah SAP kan. SAP adalah accountability. Okay. Accountability adalah satu perkara yang mesti kita ada untuk kita post content. You see, whatever you post, you are accountable to it. Okay. Jadi jangan fikir bila kita post benda yang tak elok, benda itu berhenti situ Alright. saja. You know, you need to think the long run. Apakah impact terjadi pada orang lain? S dah, A dah, yang P adalah patience. Jadi Mesti ada self-awareness. kesabaran. Betul, kita kena ada self-awareness, kita ada accountability dan kita ada passion. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Encik Rahman atas perkongsian yang sangat bermakna bersama dengan Borak Teh Sipeng pada hari ini. Harap-harap Encik Rahman pada masa akan datang dapat menghasilkan konten-konten yang lebih berkualiti. Kalau kita nak tahu social media Encik Rahman apa lagi sekali? Afzalur Rahman Baik. Ahmad. Jangan lupa ikuti Afzalur Rahman Ahmad. Jangan lupa ikuti laman sosial Encik Rahman untuk ikuti konten-konten menarik bersama dengan beliau. Baik Nurul, kita sudah sampai ke akhir rancangan Borak Teh Sipeng. Antara orang kata intipati yang menarik sekali daripada Encik Rahman, walaupun orang kata dia macam bunyi sangat ilmiah, tetapi ianya memberi inspirasi kepada anda. Tak perlu menjadi lawak ataupun tak perlu untuk trying so hard untuk mencantikkan diri. Tapi yang penting di sini, kita kena bijak, sampaikan konten yang berkualiti. Sekali lagi sebelum kami mengakhiri Borak Teh Sipeng pada hari ini, tolong amalkan SOP yang ketat dan amalkan penjarakan fizikal untuk hapuskan penularan COVID-19. Kita tak mahu jadi seperti Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor dan Sabah. Harap-harap kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera bersama keluarga. Sampai kita jumpa esok hari dalam Borak Teh Sipeng 7.30 pagi hingga 8.30 pagi bersama saya dan pengacara-pengacara lain hanya dalam Borak Teh Sipeng.